Blutin 1.30 bersama saya Azlianti Ibrahim, tajuk utama tengah hari ini. Angka kematian arak beracun cecah 31 orang. Pemilihan PKR di Kedah dan Pulau Pinang bermula hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumlah mangsa yang maut akibat keracunan metanol dilaporkan terus meningkat sehingga tengah hari tadi angka kematian yang membabitkan 3 negeri iaitu Selangor, Kuala Lumpur dan Perak meningkat kepada 31 orang. Di Selangor hari ini 2 lagi warga Nepal dilaporkan maut dipercayai minum arak yang mengandungi metanol. Kedua-dua mangsa meninggal dunia setelah beberapa hari menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh. Ini menjadikan jumlah keseluruhan mangsa yang maut di Selangor seramai 24 orang. 18 lagi mangsa masih dirawat di hospital di negeri itu, manakala 16 lagi telah dibenarkan pulang. Sementara itu, Kuala Lumpur mencatat 5 kes kematian, manakala 2 lagi kes kematian direkodkan di Perak. Seorang lelaki maut manakala 3 lagi parah selepas kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki terlibat dalam kemalangan di Papar, Sabah awal pagi tadi. Kejadian berlaku di Jalan Kimanis, Keningau, kira-kira jam 4.45 pagi. Kenderaan jenis Toyota Vigo dinaiki 4 mangsa terbabit telah merempuh bahagian belakang sebuah lori trailer sebelum terbabas. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi Sabah, pihaknya menerima maklumat kejadian jam 5.04 petang. 4 minit pagi tadi. Operasi menyelamat dilakukan sepasukan 11 anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kimanis. Pihak bomba mengeluarkan seorang mangsa lelaki yang tersepit dan disahkan meninggal dunia di lokasi. 3 lagi mangsa yang cedera parah telah dikeluarkan oleh orang awam dan dikejarkan ke Hospital Papar untuk rawatan segera. Sementara itu, mayat mangsa turut dihantar ke hospital yang sama. Operasi tamat kira-kira jam 6.44 pagi. Seorang wanita warga emas berusia 74 tahun ditemui rentung dalam kebakaran sebuah rumah di Pitas, Sabah malam tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 9 malam tadi di Jalan Hapsing, Kampung Kutuwo, Pitas. Operasi memadam kebakaran dilakukan sepasukan 6 anggota bersama sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu. Api berjaya dikawal kira-kira pada jam 10.58 malam. Mai mangsa intang kapuk yang rentung ditemui oleh anggota bomba selepas kerja memadam kebakaran. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 12.10 tengah malam tadi. Mai mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Punca serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seorang kaki tangan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Temeloh direman selama 6 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah berkaitan pengeluaran lesen kenderaan yang sudah tamat tempoh. Perintah tahanan reman terhadap suspek yang berusia 37 tahun itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Mahkamah Tinggi Temeloh TPC. Suspek yang telah 5 tahun berkhidmat dengan JPJ ditahan di pejabatnya pada jam 12 tengah hari semalam. Dia yang juga pembantu takbir difahamkan mengambil suapan bagi membolehkan lesen kenderaan motor yang telah tamat tempoh dikeluarkan tanpa melalui prosedur JPJ. Suspek disyaki telah menerima wang suapan sebanyak RM23,000 bagi tujuan itu. Kesalahan dipercayai dilakukan dengan cara memanjangkan tempoh tarikh tamat supaya kenderaan terbabit tidak perlu melalui pemeriksaan Puspakom. Kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Baik, pemilihan PKR bagi peringkat pusat dan cabang bermula hari ini. Menyaksikan ahli parti itu bagi zon utara iaitu Pulau Pinang dan Kedah memulakan pengundian 9 pagi tadi. Bagaimanapun, pemilihan di beberapa cabang dilaporkan bermula lewat ekoran sistem undian secara e-undi yang pertama kali digunakan tergendala.
Situasi itu mengganggu kelancaran pemilihan. Bagi cabang Kuala Kedah, difahamkan pengundian dimulakan lewat hampir 2 jam susulan sistem e-undi gagal berfungsi. Pemilihan PKR cabang Padang Serai di Dewan Serbaguna lunas pula dibatalkan. Ketua Pengawas Hasib Harun dilaporkan sebagai berkata pemilihan 11.50 pagi tadi dibatalkan kerana masalah teknikal. Pemilihan PKR cabang Sungai Petani yang sepatutnya berlangsung juga terpaksa dibatalkan dan ditunda kepada tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Petugas pemilihan PKR mengumumkan penangguhan itu 10.45 pagi selepas sistem pengundi tidak dapat digunakan. Kekecohan di luar Dewan Mengundi di Dewan Bengsiu pekan lama juga dilaporkan berlaku. Sementara itu di cabang Alustar, pemilihan juga dikatakan tergendala. Pemilihan PKR pastinya menyaksikan tumpuan perebutan jawatan timbalan Presiden selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menang tanpa bertanding bagi jawatan Presiden pada penamaan pemilihan 5 Ogos lalu. Antara anggota Parlimen Gombak yang juga Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan bekas anggota Parlimen Pandan Rafizi Ramli. Pengundian itu turut membabitkan pemilihan naib Presiden, Ketua Anggota Muda Keadilan AMK Pusat, Ketua Wanita Pusat dan anggota Majlis Pimpinan Pusat MPP. Anggota juga akan memilih pemimpin di peringkat cabang iaitu Ketua Cabang, Timbalan Ketua Cabang, Naib Ketua Cabang dan 15 anggota jawatankuasa cabang. Selain Ketua AMK Cabang, Timbalan Ketua AMK Cabang, Naib Ketua AMK Cabang dan 15 anggota jawatankuasa AMK Cabang. Jawatan lain dipertandingkan Ketua Wanita Cabang, Timbalan Ketua Wanita Cabang, Naib Ketua Wanita Cabang dan 7 anggota jawatankuasa wanita cabang. Baik, dan sementara itu di Pulau Pinang, pemilihan PKR pagi tadi bermula serentak di 13 cabang. Keseluruhannya lancar kecuali di cabang Bayan Baru. Masalah teknikal pada sistem pengundian elektronik e-undi menyebabkan pembuangan undi lewat hampir 2 jam. Perkembangannya bersama Selvam Arjunan. Silakan. Di Pulau Pinang, 55.132 ahli disahkan layak mengundi. Pengundian membabitkan 13 cabang yang menyaksikan pertandingan bagi jawatan ketua cabang. Di 4 cabang telah dimenangi tanpa bertanding. Ia termasuk cabang Permatangkau yang dimenangi Nurul Izzah Anwar, cabang Bukit Mentajam yang dimenangi Adun Macang Ubuk, Lee Kailun dan cabang Bukit Bendera dimenangi Adun Kebun Bunga, Jason Ong. Sementara itu, proses pengundian bagi cabang Bayan Baru di Pusat Convention Spice terganggu seketika berikutan masalah teknikal pada peralatan elektronik. Kelewatan ini juga menyebabkan kekecohan seketika. Selepas ahli mengadu, pihak tertentu cuba sabotaj sistem pengundian. Kira-kira 1,000 ahli yang hadir hanya dibenarkan mula mengundi kira-kira jam 11.30 pagi selepas masalah itu diatasi. Penyandang ketua cabang yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Tim Zizin menjelaskan tiada unsur sabotaj. Sebaliknya, hanya masalah teknikal yang tidak dijangka berlaku. Keputusan pemilihan di seluruh negeri dijangka diketahui pada jam 6 petang. Baik, sementara itu bagi ahli PKR di Perlis dan Perak, mereka yang layak akan mengundi kepimpinan masing-masing dan ahli Majlis Pimpinan Pusat esok. Manakala bagi negeri lain adalah seperti berikut. Pemilihan oleh lebih 800,000 ahli parti itu akan menggunakan sistem e-undi. Sistem ini juga yang pertama kali dilaksanakan PKR dan negara ini. Bertemu kembali. 2 ekor anak orang utan berusia 6 bulan antara 435 ekor haiwan dilindungi termasuk unggas dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia di perairan Kuala Perlis, Langkawi semalam. Pelbagai spesies haiwan terancam bernilai RM500,000 itu cuba diseludup 3 suspek lelaki warga Indonesia dengan menggunakan sebuah bot tongkang. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri T. Subramanian berkata kegiatan dikesan untuk penguasaan Kastam Kuala Perlis
ketika membuat rondaan di perairan Malaysia, Thailand jam 12.25 tengah malam. Pihaknya menahan 3 suspek berusia antara 40 hingga 50 tahun. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat 39 buah kotak yang terdiri daripada 435 ekor haiwan dan unggas. Selain 2 ekor anak orangutan, turut ditemui anak musang albino, burung cenderawasih, burung alba kokatu, anak buaya tembaga serta 355 ekor sugar glider. Suspek juga gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan haiwan yang dibawa. Pelayaran dari disyaki datang dari Sumatera ke sini mengambil 2 hari 3 malam. Ya. Jadi keadaan di laut dan juga mungkin tak tahu penjagaannya bagaimana. Ya. Mereka dipercayai membawa haiwan itu melalui perairan negara ini sebelum akhirnya transit di Thailand adalah untuk dijadikan sebagai haiwan peliharaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1I Akta Kastam 1967. Suspek akan direman sebelum dihadapkan ke mahkamah mengikut Seksyen 68-1A Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Haiwan yang dirampas akan diserahkan kepada pihak perhilitan. Sejak 6 bulan lalu, sebuah keluarga di Kampung Paibuluh, Bukit Kening, Cenor, Pahang terpaksa tinggal di bangsal simpanan sementara hasil getah kerana tidak mampu menyewa rumah. Biarpun seberdaif, namun mereka tetap berusaha mengubah nasib dengan bekerja sebagai penoreh. Dan anak lelakinya 5 tahun berteduh. Dengan beratapkan zinc, berdindingkan kanvas terbuang dan berpintukan tikar, bangsal ini tiada bekalan elektrik apatah lagi air bersih. Mereka terpaksa memohon bekalan air daripada rumah jiran yang jaraknya kira-kira 800 meter bagi kegunaan harian. Persekitaran kawasan bangsal yang tidak sempurna dan terdedah dengan pelbagai risiko menimbulkan rasa bimbang. Pun nak macam orang lain, ada rumah. Tak minta banyak pun, kata tempat berteduh je lah. Kecil-kecil pun tak apa, orang kata boleh anak duduk membesar dalam rumah tu, orang kata. Itu adalah harapan saya dengan suami. Orang kata dah letih ke, orang kata duduk menyewa, pindah sana, pindah sini. Balik mak pun sampai bila kita nak menumpang kan. Kalau boleh nak rumah sendiri. Macam orang lain, macam itulah saya. Bagi membantu meringankan beban suami, Kamarina terus bekerja menoreh getah dan menternak ayam. Dia berasa sedikit tekilan selepas dipinggirkan, biarpun sudah 7 kali membuat permohonan bantuan. Kepada yang ingin menghulurkan bantuan, boleh berbuat demikian di akaun tertera. Lima termasuk 3 bayi ditikam di pusat jagaan. Laporan luar negara. Tunjuk perasaan yang diadakan di sempadan Israel Gaza terus meragut nyawa penduduk Palestin. Terbaru, seorang ditembak mati sementara 54 yang lain cedera apabila tentera rejim melepaskan tembakan. Tentera Israel mendakwa tembakan dilepaskan selepas penunjuk perasaan melemparkan bom tangan, tayar yang dibakar dan membaling batu ke arah anggota tentera. Selain itu, Israel turut melancarkan serangan udara menyasarkan beberapa lokasi di Gaza. Tunjuk perasaan mingguan yang diadakan menyaksikan 183 penduduk Palestin maut dan ribuan lagi cedera. Lima mangsa termasuk 3 bayi cedera parah akibat ditikam oleh seorang pekerja wanita di sebuah pusat jagaan harian rumah di New York, Amerika Syarikat. Menurut polis, suspek kemudian mengelar lengannya. Kejadian berlaku di pusat jagaan harian yang terletak di Flushing, Queens pada jam 3.44 pagi. Kesemua mangsa yang cedera termasuk 2 orang bayi perempuan dan seorang bayi lelaki telah menerima rawatan dan dilaporkan stabil. 2 lagi mangsa dikenal pasti sebagai seorang bapa dan seorang lagi pekerja wanita
di pusat jagaan harian berkenaan. Polis menemui 2 bilah pisau yang dipercayai digunakan oleh suspek di lokasi kejadian. Suspek berusia 52 tahun itu yang ditahan polis juga sedang dirawat di hospital. Selain motif serangan, polis juga menyiasat sama ada pusat jagaan harian itu beroperasi tanpa lesen. Presiden Indonesia Joko Widodo yang melancarkan kempen pemilihan semula beliau berdepan cabaran untuk memenangi hati pengundi muda dan Islam. Dalam pilihan raya yang bakal diadakan pada 17 April 2019, bekas jurujual perabot itu akan sekali lagi menghadapi tentangan daripada bekas komander pasukan khas tentera Prabowo Subianto. Pada pilihan raya 2014, Widodo mengatasi Prabowo dengan kemenangan tipis berikutan persaingan sengit. Memang untuk memajukan negara ini banyak rintangan, banyak hambatan, banyak perlawanan. Tetapi tidak boleh kita menyerah. Hanya ada satu pilihan, Indonesia maju. Widodo berkata demikian selepas majlis cabutan nombor yang diadakan di Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya di Jakarta bagi menentukan kedudukan pada kertas undi. Widodo yang berganding dengan Ketua Majlis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin sebagai calon naib presiden memperoleh kedudukan pertama, sementara Prabowo yang bergandingan dengan Sandiaga Uno memperoleh kedudukan kedua. Saya berharap semua pihak selalu bersikap tenang, bersikap tidak emosional, menahan diri. Marilah kita menyongsong proses demokrasi ini dengan baik, dengan tenang. Tinjauan pendapat memberikan Jokowi kedudukan selesa mengatasi Prabowo, namun beberapa tinjauan lain menunjukkan jurang semakin rapat menjelang tempoh rasmi berkempen yang akan bermula esok. Kedua-dua calon sedang berusaha untuk meraih sokongan 80 juta penduduk muda yang membentuk 40% pengundi. Laporan Sukma Perak 2018. Setakat jam 1.30 petang, hanya satu emas sahaja yang memisahkan Terengganu selaku kontingen pendahulu kedudukan pingat setakat ini. Dengan wilayah persekutuan yang terus mencabar kejuaraan pada hari terakhir saingan, Terengganu mengumpul 53 emas, manakala wilayah 52 dan hanya 3 acara iaitu basikal track, squash dan bola jaring akan menjadi penentu siapa yang bakal dinobatkan juara Sukma edisi ke-19 ini nanti. Dan untuk perkembangan terkini acara basikal track, kita terus saja ke Velodrome Rai Ipoh bersama Faris Azman. Silakan Faris. Terima kasih Azianti. Sudah tentu hari ini hari terakhir Tamasya Sukma Perak 2018 di mana lebih tertumpu di acara berbasikal track. 8 pingat dipertandingkan ketika ini dan wilayah persekutuan dan juga Terengganu nampaknya menunjukkan prestasi agak baik bagi menentukan siapakah pasukan manakah yang akan berjaya mendapat juara secara keseluruhan Sukma 2018. Dan seperti yang anda maklum bahawa beberapa acara squash dan juga bola jaring juga beberapa pingat turut dipertandingkan. Dan seperti tadi beberapa lagi acara 10 km stretch lelaki secara tidak rasmi Kedah, dan ketika ini acara berkumpulan juga sedang berlangsung. Kerin berkumpulan wanita dan juga lelaki turut akan berlangsung sebentar saja lagi. Menyaksikan pasukan manakah teka-teki di mana wilayah persekutuan atau Terengganu di mana hanya satu pingat perbezaan ketika ini. Dan apa kata saya bacakan sedikit mengenai dengan pingat di mana Terengganu masih lagi kekal 53 emas, 48 perak dengan 52 gangsa, dan wilayah persekutuan telah menambah satu lagi pingat emas 52 dengan 38 pingat perak dan juga 50 pingat gangsa secara keseluruhannya, dan belum lagi terjawab pada petang nanti mengenai dengan pasukan mana yang akan dapat secara juara keseluruhan Sukma 2018. Dan ketika ini cuaca agak panas dan
memberi dengan saingan sengit ketika ini, yang memberi satu semangat kepada pasukan-pasukan yang akan bertanding. Dan tunggu sehingga malam nanti siapakah juara keseluruhan SUKMA 2018. Itu saja bersama dengan saya dan Velodrome Rakyat. Terus bersama dengan Yanti di studio. Silakan Yanti. Kita telah mengetahui ya. Baik, memang saya nampak panas betul ya Faris sana. Baikkan teruskan bertugas di sana ya Faris. Terima kasih Faris langsung daripada Ipoh. Baik, acara renang menutup tiranya dengan dominasi kontijen Selangor apabila mengumpul keseluruhan 12 pingat emas, 16 perak dan 15 gangsa. Pada hari terakhir semalam, Selangor menambah 3 pingat emas termasuk 1 rekod tamasya diperbarui. Selangor nyata sukar digugat dalam sukan renang apabila mendominasi acara 4x100 rambaian dalam kategori lelaki dan wanita. Gandingan Jordan Yip, Eng Jin Fu, Tan Yun Fung dan Terence Eng terpantas dengan catatan masa 3 minit 53.01 saat, menewaskan wilayah persekutuan dan Johor dengan pingat perak dan gangsa. Selepas itu, giliran Nessa Yip, Angeline Chan, Lim Shun Gi dan Liu Chen Zin pula menggegar kategori wanita dengan catatan masa 4 minit 31.08 saat. Pulau Pinang dan wilayah persekutuan meraih pingat perak dan gangsa. Sebelum itu, Selangor juga menambah emas dalam acara 100 meter kuat lentang menerusi Nessa Yip. Juga satu rekod diperbaharui dalam acara 50 meter gaya bebas menerusi Keith Lim dari wilayah persekutuan. Keith Lim mencatat 23.190 saat, meleburkan rekodnya sendiri yang dilakukan pada peringkat saringan 23.44 saat. Baik, kita beralih ke saingan Piala Malaysia. Terengganu FC meraih kelebihan menjelang pertemuan suku akhir kedua Jumaat depan selepas melakar kemenangan 2-1 ke atas Felda United. Aksi di Stadium Tun Razak jengka. Terengganu FC jelas tidak gugup berkunjung ke tempat lawan menentang Felda United. Seawal minit ke-9, Terengganu sudah di depan gol hasil sentuhan Nasrullah Hanif Johan. Felda yang tidak mahu menyerah bangkit dengan strategi menyerang pada babak kedua berhasil mencipta gol penyamaan menerusi Gilberto Fortunato pada minit ke-55. Namun minit ke-79 Terengganu dihadiahkan sepakan penalti selepas bola terkena tangan pertahanan Felda Thiago Queno. Dan mudah buat Litak untuk menyempurnakan penalti menewaskan Farizal Harun di gawang Felda sekaligus melengkapkan kemenangan 2-1 Terengganu pada pertemuan suku akhir pertama ini. Bermakna Terengganu kini memiliki kelebihan memandangkan aksi kedua akan berlangsung di Kuala Terengganu Jumaat nanti. Mengakhiri Buletin 1.30 hari ini, saksikan keunikan transformasi bandar perindustrian di Rusia, hasil kreativiti seni jalanan. Saya Azlianti Ibrahim. Salam hormat dan Assalamualaikum.